Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan satu infografik bagi subjek ADUP 2122 iaitu teknologi dan media pengajaran. Pensyarah saya iaitu Puan Fatimah binti Hishamuddin dan saya Muhammad Nakiuddin bin Abdul Jalil. Infografik saya daripada subjek pendidikan Islam di bawah tajuk Tayamum bagi murid tahun 5. Saya menggunakan reka bentuk model pengajaran Azure. Yang ini bagi A yang pertama ialah Analyze Learner. Di sini saya meng-highlightkan perkataan analyze. Okay, iaitu analisis ciri-ciri pelajar. Okay, ciri umum seperti di dalam grafik yang saya paparkan ini, kelas adalah kelas 5 bijak yang terdiri daripada 14 orang lelaki dan 10 orang pelajar perempuan. Okay, tahap kognitifnya adalah sederhana. Okay, pengetahuan sedia ada yang ada pada setiap murid. Murid mempunyai pengetahuan tentang keperluan bersuci sebelum menunaikan solat. Gaya belajar iaitu di sini saya sertakan grafik yang membawa maksud kepada perbincangan. Dan gaya pembelajaran yang kedua melalui simulasi. Kerana pembelajaran tayamum ini memerlukan kepada kita melakukan amali ataupun simulasi. Kita pergi kepada model yang seterusnya iaitu perkataan S. S yang kedua ialah state. State ataupun menyatakan. Menyatakan apa? Menyatakan objektif. Okay, di sini di akhir pembelajaran murid-murid dapat saya sertakan 3 objektif bagi mata pelajaran ini, iaitu yang pertama menyatakan sebab-sebab mengharuskan tayamum dengan betul, yang kedua mengaplikasi cara bertayamum dengan betul, dan yang ketiga memperjelaskan kepentingan bertayamum dengan betul. Untuk S yang ketiga iaitu select methods, media and materials, iaitu kita memilih cara, memilih media dan memilih bahan. Okey, kaedah pembelajaran adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran adalah melalui didaktif, iaitu daripada umum ke khusus. Di sini saya meletakkan grafik situasi di mana pembelajaran umum iaitu guru memberi contoh satu situasi ataupun gambaran di gurun yang panas tiada air dan murid akan menyumbang saran. Okay, brainstorming ataupun sumbang saran. Murid akan memberikan pendapat mereka tentang apa yang berlaku jikalau tiada air di gurun Sahara contohnya. Okay, yang kedua media. Okay, media di sini saya menggunakan media yang terdiri daripada video dan paparan dan juga bunyilah. Okey, dan ketiga ialah bahan yang terdiri pada projektor, laptop, kertas mahjong, marker pen dan flower ni adalah tepung untuk kita melakukan amali bertayamum. Okey, strategi adalah berpusatkan guru dan berpusatkan murid. Okey, untuk yang keempat, utilize media materials. Ini ialah kita menggunakan, cara kita menggunakan media dan bahan. Sama juga saya buat anak panah ke atas ni adalah untuk kita meminimalize, meringkaskan infografik ini supaya nampak lebih padat dan menarik. Okay, maksudnya kita menggunakan media. Okay, di situ saya nyatakan dah media dan kita menggunakan bahan. Okay, untuk model yang kelima ataupun aspek yang kelima ialah require learner participation, memerlukan kepada penyertaan pelajar. Di sini saya nyatakan set induksi adalah murid melihat video yang ditayangkan dan menjawab soalan rangsangan. Langkah pertama, guru menggunakan kaedah didaktif dengan memberi penerangan tajuk secara umum. Langkah kedua, guru melakukan simulasi tayamum kemudian diikuti oleh murid secara berpasangan.
Langkah ketiga, murid merumus kepentingan tayamum secara berkumpulan melalui perbentangan. Dan akhir sekali penutup, guru membuat kesimpulan dan memberikan lembaran kerja. Okay, dan untuk model Asia yang terakhir adalah evaluate, iaitu dalam bahasa Melayu menilai dan mengulang kaji. Bagaimana seorang guru tu ingin menilai tahap pengajaran dan pembelajarannya, adakah baik ataupun sebaliknya. Okay, di sini kita guru perlu menyatakan pencapaian murid mestilah dinilai. Okay, guru menggunakan teknik pemerhatian, iaitu saya menggunakan teknik pemerhatian kerana kaedah simulasi ataupun amali mestilah melalui pemerhatian. Dan pemerhatian pula memerlukan satu borang penilaian untuk guru menilai tahap penguasaan murid. Okay, diharapkan semua murid akan mendapat TP 6. Okay, dalam kita menilai mestilah akan ada kekurangan. Di sini kita perlu melakukan penambahbaikan, iaitu yang pertama menyediakan aktiviti PDP yang lebih berkesan insya-Allah. Yang kedua, menyediakan soalan bersesuaian dengan tahap murid kerana murid di dalam kelas terdiri daripada pelbagai latar belakang dan tahap kognitifnya. Yang ketiga, menyediakan soalan kebat bagi menguji kemahiran berfikir. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dan merumuskan topik yang diajar. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.